pengenalan. Koleksi manuskrip ini telah diperolehi daripada Perpustakaan British. Nombor siri bagi manuskrip ini ialah 15646. Tajuk manuskrip ini ialah Kitab Siyarus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, iaitu terdiri daripada 4 bahagian dan berbahasa Melayu. Kitab ini selain berisi terjemahan Lubab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, juga memuat beberapa masalah lain yang diambilnya daripada kitab-kitab lain. Dalam penyusunan kitab Siyarus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani membahagi kitab tersebut menjadi sebuah mukadimah dan 4 bab. Manuskrip ini menggunakan tulisan Jawi klasik dan beberapa perkataan Arab. Tempat penghasilan kitab ini dilakukan di 2 tempat, iaitu Mekah dan Taif yang terletak di Arab Saudi. Tarikh komposisi manuskrip ini ialah dari 1779 hingga 1789 Masihi, iaitu selama 10 tahun. Struktur manuskrip. Manuskrip ini mempunyai 278 muka surat, namun hanya 50 muka surat sahaja yang ditransliterasikan. Setiap halaman mempunyai 21 baris dan setiap baris tidak tentu jumlah perkataannya. Setengah baris mempunyai ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Saiz manuskrip ini ialah 215 x 170 mm. Bahan penulisan manuskrip ini ialah menggunakan kertas Belanda dan menggunakan dakwat berwarna hitam dan merah. Keadaan fizikal manuskrip. Muka depan manuskrip ini tidak berada dalam keadaan yang baik dan sedikit terkoyak. Halaman seterusnya berada dalam keadaan yang baik dan bertulisan kemas. Tiada tera air yang terdapat dalam manuskrip ini. Kecut pula dijumpai di sebelah kiri bawah dalam manuskrip ini bagi menunjukkan arah muka surat selanjutnya. Berikut merupakan kecut yang terdapat di dalam manuskrip ini. Yang pertama, di halaman V56, Anhu. Di halaman V57, taruhkan. Halaman V58, membanyakkan. Halaman V59, membinasakan. Dan halaman V60, salawah. Seterusnya, kandungan manuskrip. Kitab ini terdiri daripada 4 juzuk sebagaimana juzuk kitab Ihya. Juzuk pertama yang menyatakan ilmu usuluddin dan segala perkara berkaitan dengan ibadat yang zahir. Juzuk kedua menyatakan adat, yakni pada menyatakan hukum dan adab yang berlaku. Juzuk ketiga pula menyatakan tentang kebinasaan ilmu, dan juzuk terakhir iaitu juzuk keempat menyatakan tentang ilmu yang perlu dituntut, iaitu ilmu fardhu ain. Untuk analisis manuskrip ini pula, yang pertama mahabbah. Mahabbah bererti cinta kepada Tuhan. Menurut Al-Palimbani, maqam yakni etika atau nilai ibadah orang sufi yang terakhir dan darjat paling tinggi. Ini bermaksud segala makam selepasnya adalah asas dari segala makam yang sebelumnya dan itu hanyalah pendahuluan untuk mencapai mahabbah. Kitab ini juga ada menyatakan bahawa tiada darjat yang di atas mahabbah melainkan martabat makrifah Allah. Sebagai contoh, ilmu mukasyifah yang diterapkan dalam hati akan mendapat makrifat Allah. Yang kedua, makrifah. Definisi makrifah ialah ilmu mengenali sesuatu atau mengenali hal kerohanian, yakni dalam ilmu tasawuf. Menurut Al-Palimbani, makrifah ini merupakan tujuan akhir beliau yang ingin dicapainya di dunia dan menganggap makrifat dapat dicapai oleh seorang salik, yakni orang yang menempuh jalan suluk melalui makam marhabah dan redha. Sebagai contoh, Syekh Ibnu Irsalan berkata, ilmu hakikat dan ilmu ad-din adalah jalan kepada makrifah. Yang ketiga adalah fana. Al-Palimbani berpandangan fana dalam tauhid itu adalah merujuk kepada orang yang mencapai pandangan tersebut syuhud akan Tuhan, di mana mereka akan merasai kemanisan syuhud daripada fana. Fana akan terjadi apabila bersyuhud kepada 4 perkara, iaitu asma Allah, sifat Allah, zat Allah dan af'al Allah. Dari segi ilmu tasawuf pula, fana membawa maksud gugur sifat tercela. Terdapat 3 bahagian fana yang telah dinyatakan dalam manuskrip. Yang pertama, fana segala perbuatan makhluk dalam perbuatan Tuhan. Yang kedua, fana sifat-sifat makhluk dalam perbuatan Tuhan. Dan yang ketiga, fana wujudnya makhluk dalam kewujudan Tuhan. Seterusnya, apa yang kami peroleh dalam kitab Siyarus Salikin ini ialah mengenai riya.
Riak ialah sifat atau perbuatan yang sengaja untuk memperlihatkan atau menunjuk-nunjuk amal kebajikannya di hadapan manusia supaya dia mendapat pujian dan juga pengiktirafan manusia. Hukumnya ialah haram dan berdosa besar. Ia juga turut dinyatakan bahawa ianya salah satu syirik yang khafi. Seterusnya, kita masuk pada ciri-ciri riak. Orang yang mempunyai sifat riak ni, dia akan menunjukkan bahawa dia seolah-olah rajin beribadah apabila berada dalam kalangan orang-orang yang baik. Apabila dipuji manusia, semakin banyak ibadahnya untuk menunjukkan bahawa dia itu seorang yang sering beribadah. Tetapi apabila dicela manusia, semakin kurang ibadahnya. Dalam kitab ini, Al-Palimbani ada menerangkan 6 jenis riak beserta contoh-contohnya. Yang pertama, fizikal tubuhnya. Orang itu sengaja menzahirkan dirinya tidak terlurus supaya orang menyangkakan dia itu sibuk beribadah. Contoh yang kedua, bibirnya kering dan mukanya kuning supaya orang menyangkakan bahawa dia itu seorang yang rajin berpuasa dan sering berjaga malam untuk berqiyamul lail. Seterusnya ialah perbuatan. Dia sengaja menundukkan kepalanya semasa berjalan sepertinya iaitu seorang yang zuhud. Dan juga dia sengaja meninggalkan kesan sujud di dahinya dan memejamkan mata seperti dia sedang fana dan syuhud apabila mengingati Allah. Yang ketiga ialah pakaian. Dia sengaja memakai kain yang lusuh, kain yang paras setengah betisnya, lengan yang pendek dan juga kain yang bertekstur kasar supaya orang menyangkakan bahawa dia itu seorang yang zuhud dan warak. Contoh yang lain, dia sengaja memakai kain yang bertampal supaya orang menyangkakan bahawa dia itu seorang yang sufi. Dia juga turut memakai pakaian seperti ulama supaya orang menyangkakan bahawa dia itu seorang ulama. Seterusnya ialah lidah atau perkataan. Dia banyak memberi nasihat dan pedoman, menyebut dalil-dalil Quran dan juga banyak hadis-hadis Nabi supaya disangka alim dan warak dan juga soleh. Dari aspek amalan pula, dia sengaja berlama-lama berdiri dalam solat, lama-lama sujud dan rukuk supaya dia disangka soleh. Dia juga riak dengan berpuasa, haji, sedekah dan juga dengan buat banyak zaman. Sehingga kan dia dipuji-puji orang dan ada juga orang yang iri hati kepadanya. Dan yang keenam, dia juga memperbanyakkan muridnya dan sahabat yang mengikutinya dengan menunjuk-nunjuk, dan dia menunjuk-nunjuk seperti dia itu dikasihi dan akan diziarahi oleh orang-orang yang besar dan raja-raja. Dalam kitab ini juga ada menyatakan rupa-rupa riak. Yang pertama ialah qasad riak, iaitu niat. Yang kedua ialah apa yang diriakkan. Dan yang ketiga ialah riak kerana cemburu mahukan pujian, kemegahan dan pengiktirafan. Saya akan menerangkan tentang qasad riak dan apa yang diriakkan. Qasad riak. Qasad riak terbagi pada 3 tahap. Yang pertama, orang itu melakukan ibadah dengan niat riak. Dalam masa sama, dia tidak berniat untuk memperoleh pahala. Contohnya, dia hanya bersolat di hadapan manusia. Dan kadang-kala, dalam waktu dia bersolat itu, dia dalam keadaan tidak berwuduk. Tetapi apabila dia bersendirian, dia tidak solat pun. Seterusnya, orang itu melakukan ibadah dengan niat riak. Dan dalam masa sama, dia juga berniat untuk beroleh pahala. Tetapi niat riaknya itu lebih tinggi daripada niatnya untuk beroleh pahala. Jadi disebabkan itu, pahalanya itu dihapuskan dan juga dia dimurkai oleh Allah. Dan yang terakhir, dia beribadah dengan niat riak. Dalam masa sama, niatnya untuk beroleh, dia juga berniat untuk beroleh pahala.
jika tiada salah satu daripadanya ataupun dia tidak jadi untuk melakukan ibadah, dia tidak beroleh pahala dan juga tidak memperoleh dosa. Rukun yang kedua ialah apa yang diriakkan. Dalam kitab Syiarus Salikin, Al-Palimbani menyatakan bahawa riak yang paling keji ialah bila seorang itu dia beragama Islam tetapi hati dan jiwanya tidak. Okay. Seterusnya, riak dengan ibadah fardu seperti solat, zakat dan puasa. Apabila dia hadapan orang, dia lakukan semua ibadah-ibadah tu. Tapi bila berlaku orang, dia tidak lakukan pun ibadah-ibadah tu. Okay, yang ketiga ialah riak dengan ibadah sunat. Seperti solat sunat dan puasa sunat. Bila di hadapan orang, dia akan memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat tu. Tapi bila berlaku orang, dia tak lakukan satu pun ibadah sunat tu. Di sini saya akan menerangkan tentang analisa teks Jawi lama dengan Jawi moden. Perkataan yang pertama iaitu duduk. Penambahan huruf waw. Yang kedua, melainkan. Penambahan huruf alif dan hamzah di tengah-tengah. Perkataan yang ketiga, demi. Penambahan huruf ya di hujung perkataan. Perkataan yang keempat, sekalian. Penambahan huruf alif di tengah-tengah. Perkataan yang kelima, supaya. Penambahan huruf waw dan menukarkan huruf fa kepada pa. Perkataan yang keenam, membinasakan. Penambahan huruf alif dan ya. Perkataan yang ketujuh, nescaya. Menukarkan huruf jim kepada ca. Perkataan yang ke-8, diketahui. Penambahan huruf alif dan hamzah. Perkataan yang ke-9, menuntut. Penambahan huruf waw. Perkataan yang ke-10, bermula. Penambahan huruf alif di hujung perkataan. Perkataan yang ke-11, perbuatan. Menukarkan huruf fa kepada pa dan penambahan huruf alif. Perkataan yang ke-12, kemuliaan. Penambahan huruf hamzah dan waw. Perkataan yang ke-13, memutuskan. Penambahan huruf waw. Perkataan yang ke-14, seperti. Menukarkan huruf fa kepada pa, menukarkan huruf tak marbutah kepada tak maftuhah, penambahan huruf ya. Perkataan yang ke-15, hapuslah. Menukarkan huruf fa kepada pa dan penambahan huruf waw. Perkataan yang ke-16, pintu. Menukarkan huruf fa kepada pa dan penambahan huruf waw dan ya. Perkataan yang ke-17, bercahaya. Menukarkan huruf jim kepada ca dan menukarkan kedudukan alif dan ya. Perkataan yang ke-18, suci. Menukarkan huruf jim kepada ca. Perkataan yang ke-19, apabila. Menukarkan huruf fa kepada pa dan menambahkan 2 huruf alif. Perkataan yang ke-20, dosa. Menukarkan huruf shin kepada sin dan menambahkan huruf alif. Perkataan yang ke-21, kerana. Menukarkan kedudukan ra dan alif. Perkataan yang ke-22, di sini. Penambahan huruf ya. Perkataan yang ke-23, dipuji. Menukarkan huruf fa kepada pa dan penambahan huruf ya. Perkataan yang ke-24, jadikan. Penambahan huruf alif. Perkataan yang ke-25, jikalau. Penambahan 2 huruf alif. Seterusnya adalah analisa tulisan Arab kepada Melayu. Di dalam manuskrip ini terdapat banyak perkataan-perkataan yang ditulis dalam tulisan Arab. Antaranya adalah ad-din yang bermaksud agama, gharib yang bermaksud samar, tilmiz yang bermaksud pelajar, wara' yang bermaksud alim dan takwa, nur yang bermaksud cahaya, murad yang bermaksud tujuan, na'am yang bermaksud benar, sabilillah yang bermaksud jalan Allah, afdal yang bermaksud lebih baik, dan taksir yang bermaksud mengurangkan.